Baiklah, topik selepas ini menarik kerana apa? Dia sangat dekat dengan kita. Dekat dengan kita atau dekat dengan Ridwan sebab Ridwan pun ada motor Kapcai ni. Ada. Saya motor ES5. Itu penting tu nak pergi kedai dekat-dekat dengan rumah. Tapi saya tak adalah nak modify exhaust kecil semua tak ada. Saya ikut undang-undang Tapi budak-budak sekarang, budak-budak remaja yang banyak dia modify. Dan banyak kes kemalangan di sudah lama ada lesen Sudah lama. So Ridwan tak termasuklah dalam statistik yang akan kita bincangkan ni yang sangat membimbangkan sebenarnya. Kita bersama dengan tetamu kita. Tapi sebelum tu kita tengok dulu ini Keratan Akhbar. Aduh. Tingkatan 1 ya. Pelajar tingkatan 1 maut dirempuh bios ketika melintas. Ini antara berita-berita terkini lah. Pelajar tingkatan 1 kalau ikut umur 13 tahun dah bawa motor. Boleh dikatakan legal ataupun tidak? Sepatutnya memang tak legal. Tak legal lah kan? Tak legal. Memang tak legal. Tapi perkara ini seolah-olah dia menjadi budaya masyarakat kita. Terutamanya di kampung. Mak ayah dah ajar anak motor. Macam di Felda, tingkatan 1 dah naik motor pergi ke sekolah. Budaya versus undang-undang. Macam mana? Kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Tetamu kita adalah seorang aktivis yang tidak asing lagi dalam dunia keselamatan jalan raya, juga pernah mengangkuti Miros satu ketika dulu. Tuan Syarim Tamrin, terima kasih kerana bersama kami, dan paparan itu saya rasa adalah the tip of the iceberg. The iceberg seperti yang Tuan Syarim bincangkan dengan kita off air tadi. Budak seawal 6 tahun sudah menaiki motosikal. Statistiknya bagaimana kalau kita lihat? Terima kasih Terence, terima kasih Ridwan. Assalamualaikum. Saya cuma nak cakapkan buat masa sekarang ni ataupun di tahap kita sekarang ni keadaan amat membimbangkan sebenarnya. Kematian dan kecederaan di kalangan kanak-kanak seawal umur 6 tahun, 10 tahun, 12, form 1, form 2, form 3 sebenarnya amat genting. Nah, semua ni bukan pembonceng ya? Bukan pembonceng, mereka adalah penunggang motosikal. Dan apabila tajuk kita hari ini bincang Kapcai adalah pengguna utama generasi muda, sebenarnya itu adalah fakta. Fakta yang saya telah cari dan saya dapati sepanjang saya memeriksa dan menganalisa data-data daripada Polis Diraja Malaysia, daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dan faktor ini telah menunjukkan bahawa kanak-kanak berusia seawal 6 tahun telah maut. Biar saya ceritakan sedikit data secara keseluruhan lah. Saya bagi gambaran secara keseluruhan. Bagaimana benda ini amat genting, dan motosikal ini sebenarnya adalah antara punca mesin pembunuh utama generasi muda kita sebenarnya. Okey, data yang didapati dari Polis Diraja Malaysia mengenai kematian jalan raya semenjak 2001 sehingga 2023, seramai 145,325 telah terkorban. Maknanya sekitar 145,000 telah terkorban. Ini data keseluruhan. Ini adalah bersamaan dengan jumlah jenazah yang boleh memenuhi 2 stadium nasional Bukit Jalil. Bayangkan. Dan jika kita beri kepecahan pengguna jalan raya mengikut jenis kenderaan, seramai 80,993 pengguna motosikal, iaitu penunggang dan penumpang, telah terkorban semenjak 2001. Ini sehingga 2023, okey. Dan perkara yang amat mengejutkan adalah peratusan kematian pengguna motosikal, iaitu penumpang dan penunggang motosikal, jika dibandingkan dengan jenis kenderaan lain adalah 70%, ataupun which is close is around 69.4%. So we figure out around 70%. Ataupun bahasa yang lagi mudah untuk kita perjelaskan, iaitu bagi setiap 100 kematian di jalan raya, 70 adalah pengguna motosikal. Bayangkan. Okey, sekarang data untuk kanak-kanak dan remaja. Dari 2009 hingga 2021, hampir 2,900, okey, kita round it up, 3,000 nyawa telah terkorban bagi kanak-kanak berumur dari umur 6 hingga 15 tahun. Mereka terbunuh kerana menunggang motosikal. Motosikal apa? Kapcai. Itu adalah linggo yang biasa digunakan untuk CC di bawah 250. Dan hampir 10,000 maut dalam kalangan pengguna motosikal berusia 16 hingga 20 tahun. Ini belum lagi, saya cerita ni belum lagi mereka yang cedera kekal ataupun yang telah paralyzed ataupun
terkujur ataupun yang dijaga oleh keluarga kerana masalah cacat kekal ni. Jadi kalau kita lihat kepada statistik yang sangat membimbangkan ini, kita harus rujuk semula kepada puncanya. Adakah ia merupakan budaya masyarakat kita untuk membenarkan anak-anak bawah umur, anak-anak yang tidak ada lesen ini menggunakan motosikal keluarga untuk pergi ke sekolah ataupun pergi ke kedai ataupun melakukan kerja-kerja yang dianggap remeh ataupun pergi melawat tok di kampung sebelah. Jadi semua ini adalah merupakan situasi yang mungkin kita anggap sebagai tidak bahaya. Tapi sebenarnya kesannya kita lihat pada statistik sangat membingungkan. Yang jelas adalah kerana sikap kita sendiri, masyarakat kita sendiri yang apa kata sikap tidak apa. Tak apalah, mula-mula budak tu bawa pusing sekitar rumah. Lepas tu pusing taman, pusing kampung. Lepas tu dia dah pergi ke pekan. Lepas tu dia kita benarkan pula pergi ke sekolah. Lepas tu tak apalah belikan barang-barang di kedai, bawa motosikal. Lepas tu petang-petang yang pusing. Beli lama-lama dia seronok. Kita dulu pun kita jadi kanak-kanak, kita pun muda remaja kan. Kita bawa, kita seronok. Budaya kita dahulu adalah banyak bawa basikal. Sekarang ni dikarenakan faktor ekonomi dan pendapatan ibu bapa yang semakin baik. Alhamdulillah, memang satu perkara yang menggalakkan. Mereka telah mampu untuk membeli motosikal. Dan satu lagi kerana tidak ada undang-undang sebenarnya kita di kalangan kita yang tidak membenarkan mereka yang tidak ada lesen untuk membeli motosikal. Sesiapa sahaja yang tidak ada lesen mampu membeli motosikal untuk diri dia ataupun untuk orang lain. Itu adalah perkara yang jelas. Ini adalah satu benda yang saya telah tekankan bersama beberapa agensi kerajaan supaya dapat gubal satu undang-undang supaya siapa yang nak membeli kenderaan perlu ada lesen. Yang sepatutnya, bukan lesen bawa kereta tapi beli motor. Yang sepatutnya lah. Ya? Jadi itulah dari segi pengubahsuaian pula bagaimana? Baru-baru ini ada perhimpunan motosikal di negeri di Pantai Timur. Ada juga kes kematian di situ. Saya berada di lebuh raya tersebut. Saya tengok cara pemanduan cara menunggang pemanduan kereta kan pun sangat membahayakan. Dari segi modifikasi motosikal juga menjadi faktor. Semua benda boleh digabungkan, itulah yang menunjukkan statistik itu semakin meningkat. Kalau kita cerita tentang pengubahsuaian atau modification terhadap motosikal ni sudah memang menjadi perkara biasa sebab kita rakyat Malaysia ni memang satu cerdik, inovatif. Kita suka membuat benda yang mana yang jadi memang stock standard kenderaan tu kita ubah dalam pelbagai banyak segi, dari segi enjin, kosmetik, keadaan macam-macam lah. Dari segi malahan ada yang cuba tanya pegawai Perdam dan operasi. Mereka biasa menangkap budak-budak yang merempit ni, ada yang sanggup membuang brek. Ada, memang ada. Dan ada juga tukar saiz tayar, jadi tayar yang makin kecil. Kita panggil, ada nickname dia, kita panggil tayar sotong. Tayar sotong. Sebab tayar sotong. Ya, itu nickname dia lah, tayar sotong untuk meringankan lagi, untuk lagi laju. Sekarang sebab masalah sekarang ni, kapcai semakin lama semakin berkuasa, semakin ligat, semakin lincah. Kerana reka bentuknya yang semakin baik. Sebenarnya dalam satu faktor yang lain, ia adalah satu perkara yang baik, tapi disalahgunakan untuk perkara yang bukan. Maksud saya, sekarang ni kapcai bertambah baik dan apabila budak-budak remaja dapat satu jenis motosikal yang ringan, laju, ligat, budak muda remaja, kita pun dulu muda remaja pun syok suka bawa yang bukan-bukan, tapi tidak seperti kapcai hari ini. Itu yang membimbangkan. Jadi terdapat ibu bapa yang tidak kisah, yang memberikan kebebasan ataupun kadang-kadang mereka melepaskan tanggungjawab dan juga pemilik kenderaan. Jadi saya telah tekankan bersama beberapa agensi pengurusan supaya mereka lebih tekankan banyak pengurusan dan juga mengheret ibu bapa ataupun pemilik kenderaan ke mahkamah. Itu yang sepatutnya. Tapi seperti situasi tadi, apabila anak mereka cedera parah dan lumpuh sepanjang hayat, jika ibu bapa diheret ke mahkamah, siapa akan menjaga anak itu? Itu mungkin satu consideration juga yang perlu kita berikan. Namun hakikatnya ibu bapa itu leka. Jadi apakah dari segi perundangan Malaysia sedia ada, apakah tindakan yang sewajarnya diambil oleh pihak polis terhadap ibu bapa yang lalai, yang leka, yang membenarkan anak-anak bawah umur menunggang motosikal milik mereka? Biar saya terangkan mengenai dari segi undang-undang yang boleh penguatkuasa Undang-Undang Jalan Raya
tekankan ataupun cuba lebih kerap untuk mengambil tindakan terhadap ibu bapa ataupun pemilik kenderaan. Saya jelaskan di sini, ibu bapa perlu dipertanggungjawabkan. Setakat ini di sepanjang pengetahuan saya lah, tidak ada ibu bapa atau penjaga atau pemilik motosikal setakat ini setahu saya yang diheretkan ke mahkamah di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 ataupun Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ada bulan lepas seorang ibu didakwa kerana membenarkan anaknya membawa kereta berumur 10 tahun di Seremban, saya tahu. 3 bulan yang lepas ada satu kes satu ayah ni taraf penduduk tetap iaitu warga negara Pakistan, anaknya ada satu video viral yang anaknya bawa kereta Proton, tak saya Proton ke Kancil, umur 12 tahun. Ayah ini didakwa di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Tapi setakat ini saya tidak jumpa lagi ibu bapa ataupun pemilik kenderaan didakwa di bawah Akta Kenderaan 2001. Saya terangkan ke sini, undang-undang adalah jelas, tapi atas sebab tertentu penguasaan menjadi lemah. Seksyen 39-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 menyatakan bahawa tiada seorang yang berumur kurang daripada 16 tahun boleh memandu suatu kenderaan bermotor di atas jalan. Manakala Seksyen 39-5 APJ menyatakan mana-mana orang yang memandu atau menyebabkan atau membenarkan mana-mana orang memandu suatu kenderaan motor dengan melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM2,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Manakala Akta Kanak 2001 Seksyen 31-1 ibu bapa atau penjaga yang mengabaikan anak mereka atau bertindak secara cuai dengan cara yang mungkin atau akan menyebabkan anak itu mengalami kecederaan fizikal atau membenarkan anak mereka terabai, jika disabitkan kesalahan boleh didenda tidak lebih RM50,000 atau dipenjarakan tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi undang-undang dah jelas. Namun penguasaannya kurang Di Malaysia, kalau kita nak bandingkan negara-negara maju seperti negara-negara Eropah dan juga Amerika Syarikat, yang mana kalau kita lihat hak anak-anak ini sangat dijaga. Apa sahaja yang berlaku, ibu bapa pasti akan bertanggungjawab. Malah kalau salah, betul-betul dia akan diheret sehingga ke penjara. Itu yang berlaku sekarang. Di mana lompong yang perlu kita kuasakan undang-undang yang sudah pun kita tulis dan ada ini? Di banyak berlaku sebenarnya kelemahan dari akar umbi, grassroots ataupun daripada peringkat masyarakat sampailah ke peringkat daerah, negeri dan bermacam-macam lah. Ini adalah masalah sosiologi. Masalah yang saya lihat amat-amat kritikal. Saya tidak lihat sebab-sebab yang lain yang nombor satu yang membunuh kanak-kanak dan remaja di Malaysia ini. Kita cuma ambil contoh. Satu contoh yang mudah lah. Di Amerika Syarikat, gun violence ataupun keganasan senjata api adalah merupakan sebab nombor satu kematian kanak-kanak dan remaja. Kita biasa dengar kan mass shooting di sekolah-sekolah di sana, masalah amat-amat besar dari masa ke semasa. Mereka telah menganggap senjata api adalah satu perkara yang amat-amat berat, yang amat sebab di sana senjata api adalah satu perkara yang mudah didapati. Licensing memang di banyak negeri berlainan di Amerika Syarikat. Saya lihat masalah kapcai adalah masalah yang sama. Sebab ini adalah mesin ataupun alat yang memudahkan untuk kanak-kanak dan remaja terkorban dan tercedera. Jadi kalau kita cerita tentang tahap kita dengan negara-negara barat, memanglah langit dan bumi. Jauh. Saya tidak kata di sini bahawa kita perlu mengambil contoh bulat-bulat dari negara barat ataupun negara maju. Kita perlu we try to adopt dan kita cuba sesuaikan dengan negara kita. Satu, sudah tentunya komunikasi. Amat-amat kurang. Saya berharap agensi keselamatan di peringkat persekutuan dan juga negeri dapat kerjasama dan memberikan lagi banyak komunikasi. Pihak penguatkuasa undang-undang raya seperti PDRM dan JPJ supaya mereka dapat mengenal pasti. Saya telah bercadangkan kepada mereka iaitu mengenal pasti 5 daerah terburuk dengan rekod kematian yang amat-amat tinggi di Malaysia. Data tu semua ada di PDRM dah sediakan. Cuma tinggal nak kita buat tindakan saja. Itulah kita dari masa komunikasi dan kerjasama dengan media seperti RTM dan media-media masa yang lain untuk kita ketengahkan masa ini. Sebab saya dapati sejak akhir-akhir ini komunikasi mengenai masalah ini
amat-amat jarang berlaku. Kecuali berita-berita sedih yang kita dapat daripada malam minggu. Kadang-kadang budak-budak malam-malam dia main wheelie. Ada berlaku 3 bulan lepas di Elmina, Sungai Buloh, 2 budak tingkatan 1. Wheelie, boom. Motosikal tu milik siapa? Ibu bapanya adakah didakwa ataupun bagaimana? Dan itu adalah berita yang kita terima selepas berlakunya insiden tersebut. Akhir kata, sedikit kupasan mengenai kenderaan elektrik. Adakah Syarim juga berpendapat bahawa kenderaan elektrik yang lebih ringan, kurang laju adalah satu penyelesaian? Maksudnya skuter elektrik lah ni kan? Skuter elektrik dan sebagainya. 5 tahun yang lalu, PDRM pernah mencadangkan, dia telah memberikan usul di mesyuarat agung tahunan Majlis Keselamatan Jalan Raya Kebangsaan. PDRM telah mengusulkan kepada Kementerian Pengangkutan dan juga Road Safety Council Malaysia bahawa buat satu kategori pelesenan yang baru untuk remaja berumur 16 hingga 20 tahun dengan memberi tempoh percubaan selama 3 tahun supaya mereka hanya membawa kenderaan di bawah 100 cc ke bawah, iaitu combustion engine ataupun kapcai ataupun skuter 100 cc ke bawah, ataupun kenderaan elektrik berkuasa rendah, skuter design, supaya mereka tidak lagi. PDRM menyatakan, saya ingat lagi waktu saya hadir di situ, dia mengatakan bahawa supaya tidak ada lagi budaya kapcai ataupun the cup breaks mentality. Yang sebab design kapcai ni sebenarnya adalah mudah, memang underbone bike yang memang sesuai untuk lincah. Jadi design skuter dengan design kapcai agak berbeza. Tanyalah siapa-siapa, saya rasa tuan pun Cik Rizwan tahulah apa yang saya cuba sampaikan. Jadi kenderaan elektrik sebenarnya adalah satu kenderaan untuk masa depan. Di China, Taiwan, Jepun adalah semakin lama kapcai phase out. Sedikit demi sedikit. Di bandar-bandar China, kenderaan elektrik ini kelajuan maksima adalah 80 km. 90 km. Okey. Kalau dibandingkan dengan kenderaan kapcai yang mampu mencapai 140, 150, ada modifikasi. Ya. Jadi terima kasih Syarim kerana sudi bersama kami. Satu perbincangan yang menarik yang mungkin kita harus panjangkan di masa depan. Terima kasih.